Apa pandangan saudara Yusof tentang isu semasa, terutama sekali tentang dua pengawal yang diacukan pistol kerana berpuasa dan juga isu promosi perjudian dengan menggunakan tema Hari Raya? Apa pandangan saudara? Mute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga saya nak ucapkan kepada tuan moderator dulu dan juga sahabat saya Adinda Piu Azhar dan juga Piu Razi. Tidak ada perkara yang kita boleh katakan adalah ini adalah soal adab. Sebab itu kita sewaktu kita kecil lagi, apa yang telah terdidik oleh kita sebagai masyarakat di negara kita bila kita pergi ke sekolah adalah perkara yang kita kena tahu adalah didikan itu paling penting. Ada orang berilmu tetapi berilmunya bukan digunakan ke arah kebaikan. Ada orang berilmu tapi digunakan ke jalan menipu. Contoh, ada orang berilmu tetapi dia menggunakan kedudukan dia apabila dia dapat pangkat, dia menggunakan kedudukan dia, merasakan diri dia hebat, merasakan diri dia duduk di tempat yang tinggi dan melihat orang-orang di bawah ini seperti orang yang menjadi kuli pada mereka. Ini keadaan yang sedang berlaku. Jadi saya duduk dalam kepenggunaan dan sebenarnya background saya orang berniaga kecil-kecilan lah, dan saya juga pengamal undang-undang lah. Duduk dengan orang yang memahami undang-undang walaupun kita bukan di kalangan orang yang pakar. Tapi kita duduk dengan orang undang-undang. Jadi sebenarnya kita kena faham apa sebenarnya yang perlu kita terapkan di kalangan masyarakat adalah sifat keadapan yang tinggi. Maksudnya sebab tu dalam rukun negara ada kesopanan dan kesusilaan. Maksudnya rukun negara tu sudah menjelaskan bahawa hidup ni kena ada sopan dan ada tertib hidupnya. Sebab tu kalau kita pergi sekolah, perkara yang paling penting sekali bila cikgu masuk ke dalam kelas, bangun, memberikan penghormatan kepada guru yang mendidik kita di depan. Guru itu dia ada dua keadaan. Satu, guru dia mendidik, satu guru mengajar. Ada tempat yang kita pergi, kita hanya pergi belajar. Tapi kalau kita duduk dalam guru, contohnya guru agama Islam lah, ataupun guru pendidikan moral, kita ambil umum, di apa yang perkara yang diterapkan adalah adab dahulu. Ilmu kemudian, adab dahulu. Bagaimana kamu menghormati ibu bapa kamu. Bagaimana kamu menghormati ahli keluarga kamu, adik-beradik kamu. Sebab tu waktu kita kecil-kecil lagi, kena biasakan diri cakap dengan adik-beradik. Kalau abang kena bagi panggilan abang. Kalau adik kena panggil panggilan adik. Ini kadang-kadang panggil abang dengan nama sahaja. Contohnya kan, panggil kakak dengan nama kakak saja. Kenapa kita tidak terapkan bahawa bahasa itu perlu ada adab yang tinggi? Sebab itu, dekat sekolah kita belajar tata bahasa tu untuk mereka mengenali bahawa kita duduk di mana sekarang ni. Contohnya di negara Malaysia. Saya yakin di mana-mana negara pun mereka mempunyai undang-undang mereka. Mereka mempunyai adab mereka. Mereka mempunyai apa yang mereka, contohnya kalau bendera jatuh, diinjak-injak. Ini perkara yang sebenarnya membangkitkan kemarahan kita kerana itu adalah negara kita punya lambang. Bagaimana lambang itu boleh berada di atas lantai? Contohnya begitu. Jadi saya lihat dalam isu bodyguard ni, sebenarnya saya dah bahas sejak beberapa hari lagi, sejak daripada hari Khamis. Alhamdulillah dengan izin Allah SWT dapat bertemu bual juga dengan rakan-rakan di PDRM yang mereka meminta kita supaya memberi ruang untuk mereka menjalankan siasatan secara terperinci untuk diusulkan kepada mahkamah untuk menghadapi tuduhan yang bakal mereka tuduh di mahkamah. Jadi sebenarnya saya lihat ini berlaku kerana ada orang yang mempunyai fikiran tapi tidak mempunyai otak. Saya sebut mudah. Ada fikiran tapi tak ada otak. Ibarat diberi akal tapi tidak menggunakan akal. Ini begini. Sebab saya berkawan dengan masyarakat Cina, saya berkawan dengan masyarakat India, banyak kawan-kawan kita yang alhamdulillah sewaktu dahulu sekolah di sekolah kebangsaan saling menghormati. Yang saya jadi pelik, tahun ni baru-baru ni saya tanya salah seorang sahabat saya, Datuk Isham, dia beritahu dengan saya, dia kata, Yusof tahu tak apa yang terjadi baru-baru? Kenapa? Saya tanya dengan anak perempuan saya, tahun ni pergi sekolah macam mana puasa? Okey tak? Dia kata, okey, semua puasa. Lepas tu pelik ayah dia tanya, takkan semua puasa? Macam mana dengan masyarakat yang berbangsa Cina dan India? Rupa-rupanya di sekolah kebangsaan sekarang ini tidak ada lagi orang yang sekolah, anak di sekolah itu tidak ada orang yang berbangsa Cina dan India sekolah di sekolah itu. Bermaksud sekarang ni mereka sudah ada, bukan macam kita dulu. Kita sekolah ni sekali, lainlah sekolah tahfiz. Sekolah tahfiz dah tentu semua masyarakat Melayu beragama Islam. Tapi maksudnya sekarang ni dah tidak sekali dalam satu sekolah. Jadi apa telah terjadi? Mestilah generasi yang bakal datang sekarang ni adalah generasi yang bakal menjadi resis. Kerana apa? Mereka belajar di sekolah kebangsaan Cina lain.
mereka belajar di sekolah kebangsaan Hindu lain, belajar di India, sekolah kebangsaan India lain, belajar di sekolah kebangsaan yang sepatutnya semua kena ada. Masyarakat Cina, Melayu, India semua kena duduk sekali kadazan Iban. Sekarang ni dah berpecah, dah berpuak-puak. Sebab itu kita tak faham macam mana benda ni boleh terjadi, sedangkan perkara yang paling penting, boleh nak swastakan apa sahaja sekolah yang ada di negara kita ni, tapi yang paling penting kita kena balik kepada rukun negara balik. Sebab apa? Rukun negara itu penting. Sebab tu kenapa kita kena perjuangkan supaya sekolah kebangsaan ni kena ada semua bangsa duduk sini, kerana belajarlah peradaban dan sejarah yang betul di negara kita. Saya tidak bercakap menyentuh soal Islam lagi ni. Saya bercakap soal rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan. That means kalau sebagai orang Muslim, kita kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada orang bukan Muslim, dia kepercayaan kepada Kristian, dia kepercayaan kepada Jesus Christ. Hindu, dia percaya kepada Hindu. Buddha kepada Buddha. Maksudnya setiap daripada agama mengajar dan mendidik soal apa? Soal belief, soal kepercayaan. Dalam belief ni mestilah sudah pasti ada adab yang tinggi dalam tu. Maksudnya bagaimana kita nak raikan orang Islam kena raikan orang lebih. Orang datang ke rumah kita raikan tetamu, bagi makan lebih kepada tetamu. Lagi-lagi bulan Ramadan ni, kalau boleh makanan yang kita berpuasa ni nak kongsi sama-sama. Itu yang belajar dalam Islam. Dan pasti dan saya yakin dengan agama-agama lain begitu. Jadi apa yang telah berlaku ke atas dua bodyguard ini, dua mangsa bodyguard ini yang dipukul, dipaksa tidak boleh berpuasa, tidak boleh menunaikan solat Jumaat dan sebagainya. Ini adalah kerana individu tersebut, beberapa individu tersebut, mereka kemungkinan besar mereka pergi sekolah, tapi mereka waktu pergi sekolah mereka tak masuk kelas. Pergi sekolah tapi tak masuk kelas. Bila tak masuk kelas, saya minta maaf, saya waktu kecil-kecil saya pun nakal. Saya nakal, bukan tak nakal. Ingat baik ke? Walaupun cucu Tok Imam belum tentu baik. Selalunya cucu Tok Imam yang paling nakal kat sekolah ni. Sangat nakal. Tetapi bila cikgu panggil kita, Yusof, kita dah berdiri macam ni dah. Walaupun kita kat sekolah konon-kononnya hebat benar tu. Tapi bila cikgu panggil takut. Sebab apa? Takut cikgu mengadu kepada ibu bapa kita. Takut bila sebab zaman dulu jiran-jiran pun boleh tegur kita. Betul tak? Setuju tak dengan saya? Tapi kenapa hari ini ada berlaku orang cikgu tegur anak murid maki balik cikgu. Cikgu tegur anak murid, zaman dulu nakal-nakal kita pun tayar kereta cikgu je pancit, tayar basikal cikgu je terpancit, tayar motor cikgu je pancit. Betul tak? Ini betul. Janganlah. Saya yakin ni semua pernah buat ni. Tapi zaman sekarang kalau cikgu buat benda-benda onar kepada, maksudnya cikgu marah atau rotan dan sebagainya, tunggu. Besok kemungkinan akan diambil tindakan undang-undang kepada cikgu tersebut. Kemungkinan ibu bapa tersebut pergi ke sekolah mungkin menjadi berlaku tampar menampar dan sebagainya. Berlaku sama menyaman, cikgu tu dibuang sekolah dan sebagainya. Ini yang telah berlaku. Sebab apa? Kerana budaya ini sudah tak ada diterapkan di dalam negara kita. Saya pun tak faham. Mana pergi kawan-kawan kita yang saya hormati, yang saya kasihi, yang saya sayangi, saya sanjungi, yang duduk dalam pemimpin parti ni, yang duduk dalam parlimen dan kabinet ni, apa sebab sekolah ini ada dibeza-bezakan lagi? Kita kena, sebab ini kita ada akta. Sebab bila dalam rukun negara tu kepercayaan kepada perlembagaan. That means kita kena rujuk balik kepada perlembagaan. Perlembagaan ni siapa yang buat? Yang ubah itu rakyat. Betul tak? Kalau kita rujuk kepada perlembagaan ni rakyat yang buat. Perlembagaan dalam undang-undang rakyat yang buat. Semua ni rakyat yang buat. Maksudnya dia tidak boleh diubah melainkan persetujuan daripada rakyat di negara kita. Jadi sekarang ni, adakah masyarakat yang telah menghina ini, yang telah memukul ini, yang mendera ini, mereka ini duduk di bawah rukun negara? Kalau mereka tidak duduk di bawah rukun negara, saya minta maaf. Saya memang terasa sangat-sangat sebagai seorang masyarakat di negara kita yang saya rasa bagaimana konferensi dibuat di depan Balai Polis Jangwangi, beliau menggunakan bahasa kebangsaan Cina contohnya. Minta maaf Itu adalah satu penghinaan. Kerana apa? Kalau beliau seorang yang berbangsa Cina yang mempunyai IC, mempunyai identiti sebagai rakyat Malaysia, sudah pasti beliau tidak akan membuat konferensi dalam bahasa Cina. Kerana yang perlu dihormati adalah bahasa kebangsaan kita dulu, Melayu. Kita pergi ke Indonesia. Saya biasa pergi di Indonesia. Orang masyarakat Cina di Indonesia tidak berani bercakap bahasa Cina. Kerana apa? Kerana mereka menghormati bahasa kebangsaan. Itu kena fahami. Lagi-lagi di depan publik. Kalau kita pergi di China, saya tak pasti sama ada tuan-tuan, kawan-kawan kita ada juga di China. Kita pergi ke China nak beli barang, nak berdagang ni. Kita kena cari translator ataupun consultant company from China, Guangzhou tu, untuk bayar dia RM2,500 duit Malaysia
untuk dia bawa kita pergi beli barang dan kerana dia sahaja kita cakap apa nak beli, dia akan translate dalam bahasa Cina. That means mereka menggunakan bahasa budaya kebangsaan Cina itu di negara China. Kenapa kita bila tak pandai bercakap berbahasa Melayu, Cina, tidak boleh bercakap dalam bahasa bahasa English, kita rasa kita nampak tak pandai. I'm sorry to say. Kenapa? Sedangkan kita duduk di negara adalah bangsa kebangsaan kita adalah bahasa Melayu. Ini yang sebab ni. Maksudnya adab tidak ada lagi. Bila adab tidak ada, menghormati tidak ada, menghormati tuan tanah sudah tidak ada, menghormati agama rasmi persekutuan 153 dah tak ada. Ini semua tak ada. Bila tak ada semua ni, apa terjadi? Mereka merasakan mereka sedang menjajah negara kita. Bila menjajah negara kita, kita sekarang sedang dijajah. Tetapi kita macam tak ada peduli tentang apa yang sedang berlaku di negara kita.